Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera kepada semua, salam satu Malaysia. Saya Aspa, hari ini akan membentangkan tentang webinar percuma GDM-FX bertopik Basic Forex 4 hari bulan Februari 2013, bermula pada pukul 8 malam dan berakhir pada pukul 9 malam waktu Malaysia. Kita mulakan webinar kita pada hari ini. Basic Forex hari ini akan menceritakan tentang apa itu perdagangan Forex dan apakah kelebihan perdagangan Forex ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan perbincangan kita yang pertama, iaitu apa itu perdagangan Forex. Forex adalah pasaran pertukaran asing, juga dikenali sebagai FX, iaitu pasaran kewangan yang terbesar di dunia. Wang akan didagangkan melalui harga mata wang dengan cara spot. Perdagangan Forex juga berlaku dengan cara physical market apabila kita menukar mata wang kita, menukar wang kertas kita di kedai pertukar mata wang. Money changer. Di situ kita akan mendapat satu rate di mana penukaran kita bergantung kepada kadar-kadar semasa. Begitu juga dengan Forex. Di dalam perdagangan ini, kita menggunakan rate-rate tersebut untuk didagangkan. Pergerakan mata wang ini di physical market tidak begitu volatile, tidak begitu drastik perubahannya kalau dibandingkan dengan spot market. Kerana physical market akan melihat cuma 2 atau 3 desimal di belakang titik perpuluhan setiap pertukaran mata wang. Manakala kalau kita berdagang menggunakan spot market akan melihat kepada 4 hingga 5 desimal titik perpuluhan setiap kali ingin membeli atau menjual satu pasangan mata wang. Kita dagangkan mata wang menggunakan dua jenis currencies, dua jenis mata wang dengan jumlah dagangan sebanyak hampir 4.2 trilion dolar setiap hari. Ia jauh melebihi mana-mana pasaran lain di dunia ini. Kalau kita menggunakan stock market sekalipun, kita tidak akan melihat pergerakan 4.2 trilion ini setiap hari, kerana setiap stock market juga menggunakan mata wang itu sendiri untuk diperdagangkan. Imports, exports juga begitu. Sekiranya kita membeli satu kontainer produk dari luar negara, maka kita akan membayar harga barang dalam kontainer tersebut dalam bentuk mata wang juga. Seperti yang anda boleh lihat di sini, trading volume untuk Forex market adalah jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Dengan itu, pergerakan Forex adalah lebih liquid, lebih volatile, dan pergerakannya lebih drastik. Pergerakan volatile dalam volume ini melambangkan satu keadaan di mana kita mempunyai big opportunities, peluang yang besar, dan juga big risk, risiko yang besar. The higher the risk, the higher the return. Itu satu istilah yang kita sering dengar di kalangan pedagang-pedagang, malahan juga semua dari sudut ekonomi dan juga perniagaan. Semakin tinggi satu risiko itu, semakin tinggi peluang kita untuk mendapat keuntungan dan juga semakin tinggi juga peluang kita untuk mendapat satu kerugian.
Dalam perdagangan forex, siapakah peserta-peserta yang akan menyertai dalam perdagangan ini? Ia berbeza di antara ciri-ciri peserta dan saiznya secara tersendiri. Pedagang forex terbahagi kepada 3, iaitu pedagang peribadi forex atau individual. Pedagang individual ini akan menjalankan dan menguruskan akaun dagangan kecil mereka sendiri dalam talian. Kebanyakan pedagang-pedagang ini bergerak di dalam grup ataupun individu untuk memperdagangkan wang mereka sendiri. Yang kedua, pedagang profesional forex dalam bank. Bank juga menggunakan mengambil peluang ini untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memperdagangkan forex di dalam pasaran mereka. Pedagang ini mengambil keuntungan bagi pihak-pihak bank utama yang mereka wakili. Mereka akan mencari keuntungan untuk bank-bank pelanggan dan lain-lain juga. Mereka juga akan mendapat bonus setiap kali target mereka dicapai. Manakala satu lagi kumpulan pedagang-pedagang forex ini adalah syarikat antarabangsa, International Corporation. Mereka melihat peluang untuk melindungi diri mereka daripada terdedah kepada keadaan turun naik kadar pertukaran asing secara tiba-tiba. Sebagai contoh, kita boleh lihat syarikat-syarikat besar yang memperdagangkan import-eksport yang besar, mereka akan menukar wang mereka di antara dua negara yang berbeza sekiranya mereka mengimport atau mengeksport satu produk itu ke luar negara. Ini untuk melindungi barangan mereka daripada perubahan drastik mata wang satu negara tersebut. Seterusnya kita akan bentangkan tentang apa yang diperdagangkan di dalam mata wang forex ini, di dalam pasaran mata wang ataupun pasaran foreign exchange forex ini. Yang diperdagangkan seperti yang kita ceritakan tadi adalah mata wang itu sendiri. Mata wang yang rasmi didagangkan di seluruh dunia adalah USD, EUR, JPY, GBP, CHF, NZD, AUD, CAD. Seperti yang Anda lihat di sini. Susunan ini tidak mengikut urutan, tetapi kebanyakan memang akan memperdagangkan US dollar. Secara majoritinya akan memperdagangkan European Euro, Japanese Yen, Britain Pound, Sterling, Swiss Franc, New Zealand Dollar, Australian Dollar dan juga Canadian Dollar. Anda akan sering melihat pedagang-pedagang akan menyebut tentang beberapa major currency ini. Pelabur profesional sering memberikan atau memanggil pasangan ini dengan nama samaran. Nama-nama samaran ini kebanyakannya diambil daripada sejarah negara itu tersendiri. Sebagai contoh, pasangan kepada mata wang Euro USD dipanggil fiber kerana terdapat pertukaran ataupun sistem ataupun ekonomi mereka lakukan pertukaran fiber di antara negara-negara Euro dan US. Manakala USD JPY mereka memberi nama samaran sebagai Yen. Lebih mudah untuk difahami. Begitu juga GBP USD dipanggil cable. Nama samarannya cable kerana
terdapat satu kabel besar di antara dua negara tersebut menggabungkan kabel informasi mereka di bawah dasar air laut. Kemudian Australian USD dipanggil Aussie. Nama samarannya lebih mudah diperbualkan. Gitu juga dengan USD Kanada, mereka memanggil nama mata wang pasangan mata wang ini sebagai Luni. Kerana terdapat gambar seekor burung Luni di atas shilling Kanada dolar. Manakala USD CHF yang melambangkan pasangan mata wang US dan juga Switzerland dipanggil dengan nama pendek Swizzy. Semua pasangan mata wang ini akan didagangkan secara berpasangan. Pasangan mata wang ini yang disebut di bahagian hadapan adalah dipanggil sebagai mata wang asas atau base currency. Manakala di bahagian belakang akan dipanggil mata wang quote, iaitu quote currencies. Perbandingan antara euro dengan USD seperti contoh ini memperlihatkan euro sebagai mata wang asas, USD sebagai mata wang quote, iaitu 1.227 perbezaan antara kedua-dua pasangan mata wang tersebut. Perubahan setiap mata wang ini untuk spot market mempunyai 4 atau 5 titik perpuluhan. Manakala untuk physical market, mereka akan sering menggunakan 2 atau 3 titik perpuluhan sahaja. Baiklah, seterusnya kita akan menceritakan tentang apakah kelebihan pelaburan pertukaran mata wang ini. Apakah kelebihan Forex? Dengan GDNFX, kita memberikan perkhidmatan yang mesra pengguna dan mudah untuk dicapai dengan hanya beberapa klik dengan menggunakan komputer dan internet anda. Terdapat beberapa manfaat dan kelebihan dalam pelaburan pasaran forex ini. Hari ini saya akan menceritakan beberapa sebab utama mengapa ramai memilih untuk melabur dalam pasaran ini. Forex boleh dilaburkan sepanjang 24 jam 5 hari seminggu. Ia akan dibuka setiap hari Isnin, waktu Malaysia pukul 6 pagi, dan kemudian akan ditutup semula 6 pagi, hari Sabtu, waktu Malaysia. Tidak ada komisen dikenakan terhadap perdagangan anda. Kalau dibandingkan dengan pasaran stock market memerlukan anda untuk meletakkan sedikit wang anda sebagai pembayaran servis komisen untuk sewaan harian, bulanan atau tahunan. Anda juga memerlukan lesen sekiranya ingin memasuki pasaran stock market yang anda boleh beli setiap kali anda membuka akaun melalui broker-broker stock market. Tetapi dengan pasaran forex tiada komisen yang dikenakan. Pengumpilan atau leverage, margin yang tinggi akan diberikan kepada setiap pedagang-pedagang untuk memudahkan anda semua membeli nilai-nilai kontrak yang besar. Kerana dengan pelaburan forex, anda membeli satu lot dalam kontrak saiz yang besar untuk memulakan perdagangan
pada satu tahap harga semasa. Sekiranya harga meningkat atau menurun mengikut pada pesanan anda, anda boleh berpotensi mendapat keuntungan dan kerugian daripada sana. Anda juga mempunyai satu flexibility untuk melabur dari serata pelosok dunia sekali. Anda boleh membawa laptop atau PC anda, ataupun sekiranya anda tidak membawa laptop atau PC anda hanya perlu mengingat anda punya nombor akaun dan juga kata laluan anda untuk memasuki platform anda, masuki akaun anda. Dan anda boleh akses akaun anda di mana juga anda berada. Pasaran forex mempunyai tahap kecairan yang sangat tinggi. Seperti yang kita bincangkan tadi, pasaran forex adalah jauh lebih besar volume hariannya daripada pasaran-pasaran lain. Dengan pasaran forex, anda boleh mengamalkan satu pelaburan tanpa risiko sekali. Dengan menggunakan demo account, anda boleh melakukan sedemikian. Anda tidak perlu melaburkan ataupun mendeposit akaun anda sebelum anda ingin mencuba satu teknik baru. Sebagai contoh, anda boleh gunakan demo account sebagai tempat anda berlatih sebelum memasuki pasaran sebenar. Kita akan terus menceritakan tentang pelaburan 24 jam sehari, Isnin hingga Jumaat. 24 jam. Subtopik pertama kita, pelaburan forex membenarkan pelabur-pelabur memulakan perdagangan mereka secara 24 jam sehari di seluruh dunia. Setiap permulaan hari akan bermula dengan pembukaan pasaran di Sydney, Australia. Kemudian pasaran mata wang akan bergerak ke seluruh dunia mengikut urutan dunia ini, iaitu Tokyo, London, dan kemudian akhirnya New York akan dibuka. Anda tidak akan mendengar atau melihat lonceng atau pembukaan atau penutupan apabila pasaran forex dibuka. Dan ia juga tidak mempunyai pusat pasaran kerana ia merangkumi pergerakan pasaran seluruh dunia. Ia merangkumi perbandingan antara pengukuhan nilai-nilai mata wang antara dua negara. Maka pergerakan mata wang seluruh dunia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental dan teknikal yang akan memberikan anda peluang untuk mendapatkan keuntungan di dalam pasaran forex. Pelabur boleh mengasaskan pembukaan dan penutupan perdagangan mereka berdasarkan makroekonomi, isu-isu politik dan juga isu-isu sosial pada masa ia berlaku tidak kira siang maupun malam. Ia bergantung kepada anda sekiranya anda ingin memperdagangkan USD Kanada adalah lebih volatile atau lebih pergerakannya lebih aktif di sebelah malam waktu Malaysia, kerana pada masa itu pasaran di sana baru dibuka. Ia adalah pasaran yang sangat sesuai kepada mereka yang mahu melabur secara sambilan kerana anda mempunyai kawalan sepenuhnya ke atas masa dan bila anda ingin melakukan pelaburan. Sekiranya anda bekerja siang, anda boleh memilih untuk bekerja di waktu malam, berdagang di waktu malam. Manakala sekiranya anda bekerja di waktu malam, anda boleh berdagang di waktu siang. Ia terpulang kepada anda masa yang sesuai untuk anda melakukan perdagangan. Berikut adalah carta jadual
bilakah masanya market-market di seluruh dunia ini dibuka? Anda boleh dapatkan jadual ini melalui saya. Sila berikan email anda kepada email saya ini, azfar.jamil@gdmfx.com. Anda boleh hantar email anda request untuk mendapatkan jadual ini sekiranya anda mahu. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang tiada komisen terhadap pasaran ini. Ia mengurangkan kos-kos anda ketika anda melakukan pelaburan. Ia tidak seperti pasaran mata wang lain. Pertukaran asing tidak mempunyai iuran kerajaan, iuran broker, iuran pertukaran maupun tiada iuran penjelasan. Sebaliknya, mereka hanya mengambil cas pampasan bagi perkhidmatan mereka yang dipanggil spreads. Perbandingan antara dua harga bid dengan harga as, iaitu spreads ini, tidak menjadi masalah kepada kita sekiranya kita ingin membuka satu pesanan di dalam pasaran. Spreads ini berbeza mengikut pasangan mata wang itu sendiri. Seterusnya kita akan bincangkan tentang pengumpilan, iaitu leverage, margin yang tinggi. Apabila anda berdagang dalam pasaran forex, anda akan sering mempunyai berbagai pilihan manfaat untuk dipilih. Leverage ini membolehkan pelabur untuk membuat deposit kecil untuk mengawal nilai kontrak yang sangat besar. Dengan menggunakan leverage ini, kita dibenarkan untuk membuat keuntungan yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Pelabur hanya memerlukan nilai modal pendahuluan yang kecil. Dalam GDMFX, pelaburan minimum kita adalah $100 apabila anda apply membuka akaun di dalam Classic Account. Ia memastikan risiko modal pelabur pada kadar minimum. Kita tidak perlu mengeluarkan wang yang besar terhadap satu nilai kontrak yang besar sekiranya kita ingin melakukan perdagangan forex ini. Kebanyakan broker dalam industri forex menawarkan pilihan pengumpilan iaitu leverage 50, 100, 150, malahan 200 kepada satu margin pelaburan. Untuk memudahkan pemahaman anda, sini saya berikan sebuah contoh. Sebagai contoh, $100 dalam akaun pelaburan forex dengan 100/1 leverage ataupun pengumpilan yang diambil akan memberikan anda kuasa pembelian sebanyak $10,000 dalam pasaran mata wang sebenar.
Dengan hanya $100, kita boleh membuka 10,000 lot SARS. Ini memperlihatkan bagaimana pengumpulan itu boleh membantu anda dalam membuka satu pesanan yang besar di dalam pasaran sebenar. Pengumpulan atau leverage yang tinggi adalah tidak semestinya sesuai kepada semua pelabur. Ia bergantung kepada jenis-jenis pelabur yang ada, bergantung pada ciri-ciri seseorang pelabur tersebut, pedagang tersebut, dengan pemilihan pengumpulan yang ditawarkan daripada syarikat perdagangan ini, syarikat perdagangan mata wang dalam talian, iaitu online currency trading firms ataupun kita sebagai broker, kita boleh membuat pilihan pengumpulan yang bersesuaian dengan kaedah atau sistem yang digunakan. Kita hanya perlu tahu dan ingat bahawa leverage yang lebih tinggi akan memberi makna bahawa kita adalah terdedah kepada risiko kerugian atau keuntungan yang lebih tinggi, lebih besar. Anda perlu mengawal kadar kemasukan anda ke dalam pasaran dan berhati-hati bagi mengelakkan kehilangan semua wang anda sekiranya anda membuka akaun di dalam mana-mana broker. Bagi broker GDM FX, kadar leverage yang diberikan adalah seperti gambar ini. Jadual ini berbeza mengikut jenis-jenis akaun. Sekiranya anda mendaftarkan akaun klasik di dalam GDM FX, minimum deposit cuma $100 sahaja. Leverage yang diberikan adalah 1:500. Manakala nilai leverage atau pengumpulan bagi akaun-akaun lain, iaitu seperti ECN Blade 1:200, Elite 1:200, manakala akaun Prime 1:100. Anda boleh memilih jenis-jenis akaun ini setelah anda membuka akaun di dalam laman web gdmfx.com. Dengan berdagang di dalam dunia forex, dalam industri forex, anda mempunyai flexibility untuk melabur dari serata pelosok dunia. Pedagang forex sangat mudah untuk mengakses akaun mereka walaupun di mana mereka berada. Penguasaan internet telah membenarkan para pelabur menikmati kebebasan yang sempurna. Sebuah komputer dengan adanya talian internet dihubungkan dengan akaun dagangan forex yang aktif dari salah satu broker membolehkan anda untuk melaksanakan pelaburan dari serata pelosok dunia. Kedua-dua pelabur forex profesional dan individu yang telah berjaya mampu mempunyai kemewahan untuk melancong ke seluruh dunia. Namun,
mereka masih dapat kekal di atas talian akaun mereka ke pasaran forex, tidak kira di mana mereka berada. Kebebasan ini adalah satu yang anda tidak akan miliki sekiranya anda bekerja dalam syarikat besar di mana-mana negara kita. Dengan menjadi seorang pedagang profesional, anda mampu melakukan kerja anda walaupun anda pergi ke luar negara, Indonesia, Jakarta, pergi ke Philippines, melakukan apa yang anda lakukan. Anda masih boleh mengakses akaun anda dengan hanya adanya internet dan laptop anda. Seterusnya, di antara satu lagi kelebihan pasaran forex ini, ia mempunyai tahap kecairan yang sangat tinggi. Volatilitinya sangat tinggi. Ia memberi peluang kepada anda untuk mendapat keuntungan berlipat kali ganda dan juga mendapat kerugian berlipat kali ganda sekiranya kita tidak dapat. Dalam pasaran forex yang besar ini, pergerakan perdagangan dan pelaburan purata adalah 4.2 trilion setiap hari dengan saiz yang besar dan kecairan yang sangat tinggi. Ia bermakna bahawa dengan satu klik pada tetikus anda dengan serta-merta boleh membeli atau menjual satu saiz kontrak pasangan mata wang yang diperdagangkan. Ia juga membenarkan pelabur lebih mudah untuk membuat kemasukan atau pengeluaran tunai daripada modal yang telah didepositkan. Pedagang-pedagang juga dibenarkan untuk menggunakan alat-alat automatik yang ada pada platform pelaburan forex dalam talian mereka. Kita selalu gunakan iaitu MT4, MetaTrader 4. Platform MT4 memudahkan kita untuk menutup posisi perdagangan apabila tahap kendaki telah dicapai. Alat-alat automatik ini, sebagai contohnya, seorang peniaga boleh menetapkan perdagangan untuk ditutup apabila mencapai keuntungan X. Sebagai contoh, dipanggil perintah tahap henti keuntungan, take profit. Kita boleh gunakan take profit, ataupun menutup perdagangan mereka apabila kerugian Y jumlah, yang dipanggil perintah tahap henti kerugian, iaitu stop loss. Dengan menggunakan alat-alat ini, pedagang-pedagang forex mampu untuk membiarkan pesanan mereka bergerak dengan sendiri dan menetapkan satu kadar risiko yang mampu diambil, kemudian pergi membuat kerja ataupun pergi berjalan-jalan dan biarkan sahaja market itu bergerak, dan kerana ia akan automatik ditutup sekiranya tahap-tahap yang telah ditetapkan itu dicetus. Seterusnya,
kita akan bincangkan tentang kebolehamalan pelaburan tanpa risiko. Kebanyakan broker forex di dalam talian secara online menawarkan peluang untuk menggunakan akaun demo. Sekiranya anda ingin memulakan pelaburan dan membina skill anda, serta menajamkan pemahaman kita bagaimana pasaran forex bergerak sebelum terus masuk ke dalam pasaran dengan wang tunai anda sendiri. Akaun demo ini membenarkan anda untuk melabur mengikut isu-isu atau berita forex pada masa sebenar. Kerana demo akaun juga adalah satu ekosistem ataupun sistem yang kita boleh ikuti kerana ia adalah bersamaan dengan keadaan pasaran yang sebenar. Kita boleh menggunakan pelbagai pilihan graf pasangan mata wang dan investment tools yang sama seperti real account kita. Kerana pergerakan demo account adalah sama seperti real account kita. Kita berpeluang untuk melakukan praktis di dalam mata wang ini. Bagaimanakah untuk membuka satu akaun demo di dalam GDMFX? Caranya adalah mudah. Kita boleh menggunakan dua cara mudah untuk membuka satu akaun demo. Cara pertama adalah melalui website. Kita boleh gunakan website gdmfx.com untuk membuka satu akaun demo. Anda hanya perlu layari laman web utama GDMFX, www.gdmfx.com. Kemudian di bahagian bawah sedikit di sini sebelah kanan, anda boleh klik pada Open New Account. Setelah anda klik pada Open New Account, di dalam window seterusnya, dalam tertingkat seterusnya, anda boleh pilih jenis akaun demo anda, sama ada ingin menggunakan demo Blade ataupun demo klasik. Kemudian anda isikan borang yang ada di sini. Isikan first name, last name, email, password. Tik pada kotak di bawah ini. Kemudian klik pada Open New Account with GDMFX. Setelah anda klik pada Open New Account tersebut, window ini akan keluar sebagai link pengesahan. Anda boleh periksa email anda untuk link pengesahan bagi mengaktifkan akaun anda. Di dalam email anda boleh lihat seperti ini. Anda boleh klik untuk pengesahan ataupun anda boleh terus klik pada pintasan log masuk yang ada di dalam email itu. Sekiranya anda ingin login masuk ke dalam Traders Room anda hanya perlu masukkan alamat email anda dan juga masukkan kata laluan anda. Kemudian klik sahaja sign in. Di dalam Traders Room tersebut,
Anda boleh memeriksa status akaun anda yang inaktif, tetapi anda tidak perlu mengaktifkan akaun demo anda. Anda hanya perlu install platform perdagangan dan anda boleh mulakan perdagangan anda. Cara kedua bagaimana untuk membuka akaun demo di dalam GDM FX adalah melalui MT4 Trader. Setelah anda install dan membuka MT4 Trader anda, platform anda, klik pada bahagian Files di sebelah kiri atas window tersebut. Kemudian anda klik pada Open an Account. Di sana, window ini akan muncul. Lengkapkan borang yang diperlukan. Isikan borang data informasi-informasi yang diperlukan. Kemudian anda boleh memilih jenis akaun di sini, account type. Anda letakkan leverage mengikut account type yang anda pilih. Untuk practice account ini, anda boleh letakkan amount deposit demo anda di sini. Tik pada kotak I agree to subscribe. Kemudian klik butang next. Kemudian, setingkap ini akan keluar. Anda hanya perlu tekan butang next. Tidak perlu tekan pada butang scan yang ada di sini. Anda hanya terus klik pada butang next. Setelah pembukaan akaun ini selesai, anda hanya perlu tekan butang finish. Anda boleh menyimpan login ID dan password, investor password di sini. Sekiranya anda mahu. Kemudian klik finish. Anda boleh memulakan latihan perdagangan anda menggunakan akaun demo ini setelah pembukaan akaun itu selesai. Sebagai contoh di sini 5,000 USD. Setelah kita bincangkan tentang basic forex sebentar tadi dan bagaimana untuk membuka satu akaun demo di dalam GDMFX, seterusnya saya akan menceritakan tentang apakah itu strategi perdagangan. Kita akan merancang apa yang terbaik dan kita akan menjangkakan sesuatu yang buruk di dalam perdagangan ini. Secara asasnya, terdapat 3 konsep yang perlu dikuasai. Konsep pertama adalah analisis perdagangan, sama ada menggunakan fundamental analysis ataupun technical analysis. Yang kedua, pengurusan wang, iaitu money management, di mana kita akan mengurus kadar risiko yang kita akan ambil di dalam pasaran mata wang terhadap akaun kita. Dan akhir sekali yang ketiga, pengurusan psikologi. Kita perlu manage keadaan psikologi kita, emosi kita, terhadap 2 emosi yang utama, iaitu takut dan tamak. Kita harus mengawal diri kita kerana ia melibatkan wang sebenar yang dimasukkan ke dalam broker ini. Sebagai contoh di sini, satu analisis perdagangan yang boleh dilakukan adalah dengan menggunakan analisis fundamental. Seperti gambar yang anda lihat ini, sekiranya good ekonomi terhadap pasaran US bermakna higher currency value akan anda terima. Manakala untuk
keadaan bad ekonomi terhadap pasaran US, currency value juga akan menurun. Ia terpulang kepada pasangan mata wang mana yang anda ingin perdagangkan. Sekiranya anda memperdagangkan Euro USD, keadaan USD yang ekonomi US yang mengukuh akan mengakibatkan pergerakan pasangan Euro USD ke bawah, bearish trend. Begitu manakalanya, sekiranya berlaku bad ekonomi terhadap US, pasangan mata wang Euro USD tersebut akan meningkat. Seterusnya, briefly kita akan menceritakan tentang emosi perdagangan. Dalam usaha kita untuk berjaya di dalam industri forex ini, kita perlulah memahami bagaimana kita boleh mengawal keadaan diri kita. Sifat-sifat seperti takut, tamak, mengharap, hoping, keterujaan, exciting, kemurungan, dan juga kemarahan. Secara sedar atau tidak sedar, keenam-enam keadaan ini, keadaan emosi perdagangan ini, berlaku kepada semua pedagang-pedagang forex yang ada. Kita tidak boleh menjadi terlalu takut. Kita tidak boleh juga jadi terlalu tamak, terlalu mengharap, terlalu exciting, terlalu teruja, terlalu murung dan marah ketika berdepan dengan pasaran forex. Sesiapa yang mampu mengawal diri mereka secara berdisiplin di dalam pasaran ini, mereka mempunyai peluang besar untuk berjaya di dalam industri forex. Pengurusan wang ataupun pengurusan keuangan, money management, bukan merupakan satu sistem perdagangan, tetapi satu sistem pengurusan wang di dalam ekor perdagangan kita. Kita akan bincangkan bagaimana satu perkara yang kecil boleh membantu anda mencapai ganjaran yang lebih tinggi dengan menggunakan kadar risiko yang lebih rendah. Salah satu topik yang kita akan bincangkan, topik asas terhadap satu pengurusan mata wang adalah pengiraan margin. Kebanyakan pedagang tidak tahu bagaimana untuk mengira margin mereka. Itu di sini saya akan berikan anda semua bagaimana caranya, formulanya untuk mengira satu margin yang kita perlukan sekiranya ingin membuka satu pesanan mata wang. Seperti equity, kita kirakan melalui balance, kita tolak kepada floating yang ada terhadap satu pesanan. Manakala margin per lot boleh dikira dengan membahagikan kontrak kepada leverage, kita akan dapat margin per lot. Free margin, kita boleh kirakan dengan cara menolakkan balance kepada floating dan margin. Dan akhir sekali margin level, kita boleh kirakan free margin yang tadi, kita bahagikan dengan margin per lot dan didarabkan dengan 100%. Kita perlu tahu bagaimana untuk mengira tahap margin yang digunakan. Dan haruslah sentiasa bersedia dari pergerakan harga yang tidak dapat dijangkakan. Itu saja yang kita akan bincangkan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda. Semoga kita boleh berjumpa lagi di hari berikutnya, hari-hari webinar berikutnya. Waktu yang sama 8 malam hingga 9 malam waktu Malaysia. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Dan happy trading.